Gerakan singkir Ahmad Faisal bermula 2 bulan lalu. Puncanya, kata Nazri, pelantikan Adun Pengkalan Hulu sebagai setiausaha politik MB yang dibuat tanpa rundingan dengan UMNO. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nazri Aziz berkata, ia dimulakan selepas Ahmad Faisal melantik Adun Pengkalan Hulu Aznil Ibrahim sebagai setiausaha politiknya tanpa berunding terlebih dahulu dengan UMNO. Itu menjadi detik penentuan kepada kami, kata ahli Parlimen Padang Rengas itu ketika dihubungi hari ini. Aznil mengangkat sumpah sebagai setiausaha politik Ahmad Faisal pada 15 Oktober, hanya 2 hari selepas Biro Politik UMNO mengumumkan mereka sedang membuat pertimbangan untuk menarik sokongan daripada Perikatan Nasional PN serta menetapkan syarat-syarat baru untuk kerjasama dengan Bersatu. Untuk rekod, Ahmad Faisal merupakan timbalan Presiden Bersatu. Dalam Dan Perak, UMNO merupakan parti yang memiliki kerusi terbanyak dengan 25 kerusi. Asalnya mereka mempunyai lebih ramai wakil, namun sebahagian daripadanya melompat dan menyertai Bersatu. Bersatu pula memiliki 6 kerusi. Sementara itu, pengerusi UMNO Perak Sarani Muhammad mendakwa tindakan Ahmad Faisal itu tidak menghormati UMNO serta semangat kerjasama dalam kalangan parti kerajaan. Isu pelantikan Aznil turut dibangkitkan dalam perbahasan Husul hari ini. Kata Nazri, selain pelantikan setiausaha politik itu, Perak juga berdepan dengan kemelut pelantikan dan pengagihan jawatan ketua kampung. Sementara itu, Nazri juga menafikan spekulasi bahawa gerakan mengetepikan Ahmad Faisal dibuat sebagai balasan apa yang berlaku di Sabah apabila pemimpin Bersatu dilantik menjadi ketua menteri. Itu mengarut penipuan. Saya ada dalam UMNO Perak dan kami ada agenda sendiri. Tak ada kena-mengena dengan sebarang tawar-menawar di peringkat pusat, katanya. Dalam DUN Sabah, UMNO mempunyai 14 kerusi manakala Bersatu 11. Namun dengan gabungan Parti Solidariti Tanah Airku STA dalam PN, gabungan itu menguasai 17 kerusi. UMNO memang menyasarkan jawatan ketua menteri, namun akhirnya kerusi tersebut dapat kepada Bersatu. Sementara itu, pemimpin UMNO DAP Gesar Dewan Rakyat Patuhidun Perak. Pemimpin UMNO dan DAP menggesa agar undi percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin diadakan bagi menjawab persoalan mengenai keabsahan Perikatan Nasional. Undi percaya di DUN Perak hari ini menimbulkan gesaan agar undi seumpamanya turut diadakan di Parlimen. Pemimpin UMNO dan DAP menggesa agar undi percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin diadakan bagi menjawab persoalan mengenai keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Mari kita selesaikan isu keabsahan PN ini, kata ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Aziz kepada Malaysia Kini. Walaupun kita telah mengalahkan pembangkang beberapa kali dalam perbahasan belanjawan 2021, mereka masih mengatakan bahawa kerajaan tidak stabil. Jadi mari kita lakukan undi percaya terhadap Perdana Menteri, tambahnya. Awal hari ini, Ahmad Faisal Azumo Bersatu digulingkan sebagai Menteri Besar Perak setelah 48 adun mengundi menentangnya dalam usul undi percaya. Faisal Azumo hanya mendapat sokongan sebanyak 10 adun. Undian itu dibenarkan oleh Speaker Muhammad Zahir Abdul Khalid dan disegerakan susulan usul dari adun UMNO dan DAP. Dalam sidang media selepas itu, ahli Parlimen Teluk Intan Ngakoming berkata, Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun mesti mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Sekiranya Perak dapat melakukannya, mengapa tidak Parlimen? Usul undi percaya melibatkan keabsahan kerajaan harus mendahului urusan kerajaan dalam Dewan Rakyat. Ini supaya Malaysia tidak lagi mempunyai kerajaan pintu belakang, katanya. Azhar sebelum ini berkata bahawa sebarang usul peribadi ahli Parlimen, termasuk usul undi percaya, hanya dapat dilakukan setelah kerajaan menyelesaikan urusannya di Parlimen.
Di sebaliknya menasihati anggota Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, yang mendesak untuk usul tidak percaya itu dibahaskan untuk meminta persetujuan Menteri Undang-Undang Takyuddin Hassan agar ia dibentangkan sebagai rang undang-undang kerajaan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini turut menyarankan agar kerajaan melakukan demikian. Ketika ditanya apakah undian itu akan diadakan pada sesi parlimen berikutnya pada hari Isnin, Nazri mengatakan ia harus diputuskan oleh pucuk pimpinan. Tetapi bagi saya mengapa tidak, katanya. Dia juga menyatakan keyakinan bahawa semua 112 anggota parlimen dalam kerajaan sekarang akan terus menyokong Muhyiddin. Dia juga menyatakan keyakinan bahawa semua 112 anggota parlimen dalam kerajaan sekarang akan terus menyokong Muhyiddin. Di peringkat persekutuan kita teguh, katanya. Dia mengatakan bahawa keputusan untuk menggulingkan Faizal di Perak tidak ada kaitan dengan persekutuan, tetapi menyatakan bahawa ia melibatkan ketidakpuasan hati UMNO terhadap Faizal. Pemimpin UMNO yang lain bagaimanapun kelihatan kecewa dengan Putrajaya ketika ini atas syarat yang ditetapkan oleh kumpulan wang simpanan pekerja mengenai skim iSinar untuk pengeluaran akaun 1. Secara amnya, pencarum KWSP yang ingin membuat pengeluaran mesti kehilangan sumber pendapatan mereka atau membuktikan bahawa jumlah pendapatan mereka telah menurun sebanyak 30% sejak 1 Mac. Pengeluaran diberikan secara berperingkat selama maksimum 6 bulan. Maksimum yang boleh dikeluarkan pada pembayaran pertama adalah antara RM5,000 hingga RM10,000 bergantung pada kelayakan. Pemimpin UMNO yang mengkritik hal ini mengatakan syarat dan mekanisme itu terlalu ketat untuk membantu rakyat. Pengeluaran akaun 1 KWSP telah diperluas oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz minggu lalu. Ia susulan kesaan UMNO yang memberi isyarat bahawa mereka mungkin tidak menyokong belanjawan 2021 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Difahamkan UMNO akan segera bertemu dengan Zafrul bagi membincangkan skim iSinar. Cobaan tukar kerajaan ini penderhakaan dan pengkhianatan, kata Wakil PAS. Adun Pengkalan baru yang membawa usul pula menyindir wakil rakyat tertentu yang melihat UMNO sebagai cinta buta selepas mereka bercerai talak 3. Seorang ex-ko kanan menganggap usaha menukar pemimpin kerajaan yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri hari ini adalah suatu penderhakaan dan pengkhianatan. Ex-ko Pendidikan Pembangunan Modal Insan, NGO dan Masyarakat Sivil Perak, Razman Zakaria berkata, usul yang dibawa Adun Pengkalan baru Abdul Manaf Hashim memang tepat dan mesti disokong semua. Kata Razman, sebelum ini Menteri Besar Ahmad Faizal Azmo sanggup meninggalkan kerusi yang dipegangnya dalam Pakatan Harapan PH untuk bersama-sama parti dan membentuk kerajaan yang stabil. Maka usul yang dibawa Pengkalan baru Abdul Manaf ini amat tepat sekali untuk kita dan barisan ini kerajaan untuk memberi sokongan kepada cenderia, katanya semasa berucap sebelum pengundian terhadap usul percaya dijalankan pagi ini. Razman yang juga Pesuruhjaya PAS Perak dan Adun Gunung Semenggol menambah ketika kerajaan dan negara berdepan ancaman COVID-19 perlu ada kesungguhan untuk menangani pelbagai masalah yang timbul termasuk pengangguran. Saya dengan ini mengajak dan menyokong penuh usul di bawah Pengkalan baru dan kita akan melihat seluruh masyarakat sekiranya usul untuk menjatuhkan dan menukar kerajaan dalam situasi negara dan rakyat dilanda pandemik ini, pada saya, ini adalah penderhakaan dan pengkhianatan kepada negara, bangsa dan agama kita, katanya. Untuk rekod daripada 59 kerusi DUN yang ada, pasalnya memenangi 3 daripadanya pada 2018. Sementara itu, Abdul Manaf pula dilihat menggunakan ruang dalam perbahasannya untuk menyindir segelintir adun yang menganggap UMNO sebagai cinta buta. Mahu pemimpin dipercayai semua, menggunakan kiasan gila tala. Wakil UMNO itu berkata sebenarnya ada perjanjian bertulis dibuat sebelum Kerajaan Perikatan Nasional dibentuk di Perak beberapa bulan lalu.
Katanya kegagalan perjanjian itu ditunaikan menjadi antara sebab dia membawa usul percaya kepada Ahmad Faizal hari ini. Kemudian mungkinlah ada juga saya bagi contoh, orang yang dah kena cerai dia pula gila talak. Mungkin dalam ni dia nak berkecuali. Manalah tahu UMNO ni jadi Cina buta. Jika bertukar kerajaan nanti dia boleh pergi sana balik. Cho, adik, kalau dah bercerai talak 3 pun, tapi sebab UMNO jadi Cina buta, nanti bolehlah pergi balik, katanya dengan disulami ketawa. Tidak dapat dipastikan siapa yang dimaksudkan oleh Abdul Manaf itu, namun dipercayai merujuk kepada beberapa bekas adun UMNO yang melompat menyertai Bersatu selepas PRU ke-14 lalu. Pada asalnya wakil Bersatu dalam DUN Perak hanya ada seorang, iaitu Ahmad Faizal. Bagaimanapun jumlah adun Bersatu bertambah sedikit dengan tindakan beberapa pemimpin UMNO melompat parti. Dua daripadanya ialah Nelly Aishlin, Muhammad Razi, Tulang Seka dan Zainal Fazi Paharudin, Sungai Manik. Selain itu turut memberikan sokongan kepada PN ialah Hasnul Zulkarnain, Abdul Munaim, Titi Serong, Abdul Yunus Jamhari, Kuala Krau dan A. Siva Subramaniam Buntong. Kata Abdul Manaf, usul yang dibawa hari ini bukan bermakna UMNO kilap kuasa atau bersekongkol dengan DAP. Sebaliknya hanya mahukan sebuah kerajaan yang dipimpin tokoh dapat dipercayai semua pihak. Kita buat ini hasrat dan tujuan kita sebagai seorang adun Perak ialah untuk memberikan yang terbaik kepada Perak, katanya. Dalam perkongsian berita terakhir I Miss You Pakatan Harapan, dia berkata demikian dalam ucapannya yang mungkin terakhir sebagai Menteri Besar dalam DUN Perak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua barisan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dalam Kerajaan Pakatan Harapan. I miss you guys sometimes actually, seriously, katanya dalam ucapannya. Saya mungkin terakhir sebagai Menteri Besar. Faizal dilantik menjadi Menteri Besar semasa PH mengambil alih tampuk kepimpinan negeri dalam pilihan raya umum lalu. Selepas penjajaran semula politik tanah air yang menyaksikan PH ditumbangkan, dia kekal menjadi Menteri Besar dengan sokongan BN dan PAS. Faizal pagi tadi kalah dalam undian percaya yang dibawa oleh wakil rakyat UMNO menyebabkan adun cenderia hilang majoriti sebagai Menteri Besar. Hanya 10 daripada 59 adun menyokong usul itu berbanding 48 yang menolak, 1 undi rosak atau berkecuali. Timbalan Presiden Bersatu itu juga berharap usaha kerajaan PH sebelum ini diteruskan. Saya harap usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan PH untuk menubuhkan Sekretariat Wanita disambung oleh YB Kampung Gajah yang akan direalisasikan tahun depan. Kita sama-sama bagi sokongan ini amat penting untuk golongan wanita, katanya. Faizal juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak lagi, termasuk Exco dalam kabinetnya, tetapi tidak menyebut parti lain secara khusus. Faizal juga berkata penggal pentadbiran kali ini adalah yang terbaik untuk memperbetulkan apa yang tak betul dan memperbaiki apa yang tak baik. Jadi saya kira di masa yang akan datang dengan kepimpinan kerajaan baru, insya-Allah kita harap perkara yang tidak baik itu diperbaiki dan tidak baik itu diperbetulkan, katanya.